Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah Taala kurniakan kepada kita. Masih lagi kita dapat bersama pada malam ini untuk menyambung kuliah sirah kita, yang mana di samping tu kita sebenarnya kita sebut juga pada minggu lepas mengenai Palestin. Maka untuk maklumat semuanya, Palestin masih lagi berperang lah. Dan puan sebutlah antara nikmat apabila kita tahu cerita Palestin ni, antara nikmat yang Allah Taala kurniakan kepada kita ialah nikmat keamanan. Nikmat keamanan. Sama mana dah negara-negara yang bergolak, tapi kita alhamdulillah tak bergolak. Dalam masa yang sama, tanpa kita merasa selesa dengan gapo hak berlaku kepada saudara kita di Palestin. Kita doakanlah supaya Allah Taala mudahkan urusan mereka. Jangan lupa untuk doakan mereka, siapa-siapa orang Malay dan sebagainya, jangan lupa untuk doakan kepada saudara kita di Palestin. Mereka tu antara orang yang masih lagi boleh melakukan amalan jihad sungguhlah. Kita tak ada, tak akan lagi pergi dengan kerja tak boleh kita. Mereka tu memang betul-betul mempertahankan hak mereka. Jadi kita doalah supaya Allah Taala mudahkan urusan. Sebab setakat hari ni nampak keadaannya semakin dari sudut kematiannya semakin ramailah dari sudut orang Palestin. Cuma kita harapnya dari sudut politiknya orang Israel Zionis semakin lemah lah. Sebab dia ada juga masalah-masalah politik. Tu antara benda-benda hak besar lah, politik dunia. Kadang-kadang politik dunia ni tak semudah kita buat sebagai politik kita. Ada kuasa-kuasa besar dan sebagainya. Walaupun kita tengok dari sudut, adalah beberapa orang nulisnya, antaranya dia sebut mengenai orang Islam masih belum kuat lah, khususnya dari sudut pemimpin-pemimpin Arab hak sekitar tu. Maka kita doalah supaya Allah Taala mudah urusan belaka. Dan antara benda hak besar, hak muhasabah yang kita boleh fikirnya ialah mengenai orang Yahudi ni. Salah satu benda hak dia memang daripada dulu, daripada sejarah dia pun memang antara benda hak dia akan start kuasainya ialah dari sudut ekonomi. Masa dia di Madinah pun, masa belum Nabi SAW sampai, mereka ni antara orang yang memegang pasar Madinah. Dia ada pasar Bani Qainuqa. Kemudian dia ada pasar dia, orang pegang ekonomi. Dan antaranya juga dia pegang dari sudut ladai-ladai kerma pada waktu tersebut. So mereka ni antara orang yang pandai dari sudut ekonomi lah kita kata. Tak ada kita. Dia ke dia belaka. Antaranya disebut Allah Alam, dia baca kita lalu ingat tak ingatnya, ketika mana berlaku di Palestin pun, antara benda dia buatnya, dia buat dari sudut ekonomi dulu. Dia kuasai benda-benda yang bersifat pertanian dan sebagainya, beli tanah dan sebagainya. Jadi apabila laninya, antara benda yang kita tak boleh nak lari daripada orang Yahudinya, salah satu benda ekonomi lah. Kepentingan ekonomi yang ada pada kuasa-kuasa besar. So benda gitu antara benda yang di titik difikirkan oleh Muslimat Nasar. Pertimbangan itu antara pertimbangan hak besar lah, kita baca-baca antara orang hak tulis lah. Semoga Allah Taala mudah urusan semualah, insya-Allah. Boleh. Jadi kita setuh pada kitab kita ni pada muka surat 5 lah, kita start pada muka surat 5. Okey, sebelum daripada kita start muka surat 5, cuba kita tengok dulu di kandungan dia. Gapo dalam kitab ni yang akan dibincangkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala ni, muka surat kandungan ni kan. Musuh hak depan sekali. Hak depan sekali kandungan ni. Musuh yang kedua yang daripada muka musuh ni, musuh kandungan kita tengok mata. Jadi musuh kandungan ni tengok
Daripada tahzib al-asma' wal lughat ni, antara Imam Nawawi sebutnya mengenai permulaan tarikh dalam Islam, iaitu permulaan takwim hijri dalam Islam lah, yang mana kita duduk tengah duduk bincang pada ni, duduk dalam bab ni, tahun 1 Hijrah berlaku gapo. Imam Nawawi akan cerita secara ringkas. Sebab apa? Sebab tu abang sebut kitab ni antara yang menariknya, Imam Nawawi pada ni kita akan tengok dalam kandungan ni, dia bukan hanya bincang sirah saja. Antara benda dia akan bincangnya ialah mengenai syama'il, sifat-sifat Nabi SAW. Boleh tengok daripada tahzib as-sirah an-nabawiyah tu, dia akan sebut mengenai nasab Rasulullah SAW, kemudian kunyah Nabi SAW, nama Nabi SAW, kemudian bonda Nabi SAW, lagu mana kelahiran Nabi SAW, kewafatan Nabi SAW, pengebumian dan usia baginda SAW, kemudian fasa awal kehidupan. Ni antara benda yang kita nak kena susun dari maklumat kita nya ialah Imam Nawawi dalam kitab dia ni, dia susun hijrah dulu, tahun 1 Hijrah, tahun kedua Hijrah, barulah lepas daripada ni dia sebut bawah sekali tu muka 21 tu fasal awal kehidupan Nabi. Barulah dia gisi tu, susunan dia tu. Tu kalau kita baca tu, kita nak kena susun maklumat kita mengikut kronologi dengan betul lah. Kalau kita salah takut jadi pening. Kemudian muka sebelah tu, Imam Nawawi akan bincang mengenai sifat Nabi SAW. Jadi sifat Nabi ni lah dia akan selit yang mengenai syama'il Nabi SAW. Jadi Nabi ni lagu mana? Kita kata kita habis malam ni habis lah maulud lah. Esok ni masuk Rabiul Akhir ataupun Rabiul Tsani dah. So salah satu cara kita duduk selawat dan sebagainya, maulud dan sebagainya, salah satu cara lah kita nak tunjuk kecintaan kita kepada Nabi SAW. Dan selain daripada tu ialah dengan kita kenal Nabi SAW kita. Kenal tu salah satunya apa? Belajar sirah. Antara benda yang akan disebut sirah ialah mengenai sifat Nabi SAW. Bagaimana Nabi SAW, hok kita duk kata saya ni siapa Nabi ni. InsyaAllah Imam Nawawi akan sebut dalam kitab ni lagu mana sifat Nabi SAW. Boleh. Adakah dia tak marah langsung? Adakah Nabi ni tak aja marah ke? Kau aja marah? Ada tempat-tempat Nabi marah, Nabi akan marah. Sebab itulah tak semua benda kita ni apabila kita belakang kita kira baik dak, ada benda sepatutnya kita marah, kita tak marah. Imam Ghazali sebut bodoh. Kalau tempat sepatutnya kita marah, kita tak marah, maksudnya kita bodoh lah. Boleh. Maksud contohlah kita kata dari sudut biarlah. Kalau ayat juga. Contoh macam anak-anak kau, dari sudut mendidik anak dan sebagainya. Tidaklah siapa dera kau kata bunuh dah, tepat kena tegur, khususnya melibatkan agama, kena tegur. Tak boleh kata tak apalah macam tu. Kemudian seterusnya dia akan sebut mengenai anak-anak Nabi. Sebelum daripada ni mungkin kita pernah dengar lah nasyid tu, kita ingat dah. Tapi maklumat mengenai anak Nabi ni gapo kita tahu. Antara mudah ya anak Nabi ni. Yang pentingnya ni orang anak Nabi ni daripada Khadijah, seorang daripada Maryah. Seorang daripada Maryah itu Ibrahim daripada Maryah. Kemudian bapa dan ibu saudara Nabi SAW. Siapa pak saudara Nabi, mak saudara Nabi siapa? Hak menarik mengenai mak dan pak saudara Nabi ni, kita ramai kenal pak saudara Nabi. Hampir kita boleh banyak maklumat lah mengenai pak saudara Nabi. Tapi kalau kita kata mak saudara, siapa mak saudara Nabi kita kenal? Jarang orang cerita lah. Tapi kalau pak saudara, kita tahu Abu Talib tak masuk Islam, Abu Lahab yang akan menentang Nabi SAW. Kemudian ada lagi Al-Abbas dengan Hamzah akan masuk Islam. Mak saudara tak ada maklumat. Jadi kita akan belajar supaya kita boleh tambah lagi kecintaan Nabi SAW. Begitu juga kita akan tengok sepupu Nabi daripada anak pak saudara dengan mak saudara dia ni akan ada sepupu. Sepupu Nabi SAW juga pun kita banyak kenal dari sudut sepupu sebelah pak saudara. Tapi sepupu sebelah mak saudara kita kenal. Jadi kita akan tengoklah insya-Allah dalam kitab ni. Bukan masalah lah jugalah bagi kita nak ngajar di kuliah di masjid ni nak kena nulis banyak sikit. Sebab apa? Masalah buku ni ialah dia terlalu ringkas. So dia kena, siapa nak maklumat lebih tu dia kena nulis sikitlah. Dia ringkas. Sebab memang Imam Nawawi tak berniat untuk nak tulis mengenai sirah asalnya. Dia hanya nak letak di permulaan kitab dia sebagai ambil berkat dengan Nabi SAW. Dia cerita mengenai Nabi SAW dalam kitab dia Tahzib Asma'ul Lughat lah. Kemudian isteri-isteri Nabi. Isteri-isteri Nabi ni berapa orang? Siapa yang kita boleh sebut?
Siapa pula? Mungkin sebelum ni hamba duk cerita ke apa, kita dengar. Lepas ni ada kitab ni, kalau tak ingat boleh denda deh. Kalau denda sia, tak ingat denda sia, baru kaya masjid. Tak lah, maksudnya lepas daripada ni kita boleh buat rujukan kita, paling kurang kita balik kat, kita ingat isteri Nabi Khadijah, kita ingat Aisyah, kita ingat. Selain daripada tu kita tak maklumat. Jadi ada buku ni kita boleh rujuk lah. Kemudian hamba-hamba Nabi SAW nur lagi. Habis dah 20. Ada lagi. Tak jual ni harga itu. Harga biar nak ngaji saya baca. Menariknya Dr. Basik baru ni dia kata kita nak menyatakan cinta kita kepada Nabi. Nak cinta lagu mana kita tidak baca. Jadi tambahnya nak baca kan kita tak beli. Kalau tak beli nak baca lagu mana? Pinjam buku orang Somol teh Jadi kita beli ni kita baca. Kemudian isteri Nabi kemudian hamba Nabi SAW dan juga pembantu Nabi atau kita panggil sebagai khodam. Apa beza khodam dan juga hamba? Ada beza. Khodam hamba ni ialah memang dia, kalau bahasa dulu kita panggil kasta hamba. Dia memang kasta hamba. Sebab kasta di bahasa zaman jahiliah tu ada. Orang memang kasta hamba, maka dia adalah bertaraf hamba. Dan boleh dikatakan semua hamba Nabi SAW ni Nabi bebaskan. Pembantu ataupun khodam ni lagu mana pula? Khodam ni adalah orang volunteer. Jadi Ummu Sulaim contohnya, dia hantar secara volunteer anak dia Anas bin Malik. Volunteer. Dia bukannya hamba. Boleh. Kemudian juru tulis Nabi SAW, SU lah, setiausaha Nabi SAW, berapa orang ada bahagian nulis. Kemudian utusan Nabi SAW, utusan yang Nabi SAW pernah hantar. Kalau kita panggil ni bahasa ni duta lah. Duta Nabi siapa? Kemudian muazzin baginda sallallahu alaihi wasallam, muazzin siapa kita boleh sebut lah ni? Bilal. Nabi ada 3 orang muazzin. Di Madinah 2, minta maaf 4. Hak dikenalinya 4, hak disebut dalam kitabnya. 2 di Madinah, Bilal dengan tak boleh dah. Bilal dengan Abdullah bin Ummi Maktum. Hak buta tu kan. Hak dalam Abasa wa Tawalla tu, masa dia nak pergi dakwah tu, dia nak pergi apa ni, dengar suruh Nabi apa ni, ketika Nabi SAW tengah sibuk dengan orang besar kan. Jadi ketika mana dia mari dia buta, Nabi SAW pun tak cara dia, sehingga Allah Taala tegur dia, abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Ketika mana mu bermasai muka, abasa wa dan kamu berpaling, an ja'ahul a'ma, ketika mana dia tanya oleh kamu Muhammad seorang orang buta. Siapa? Abdullah bin Ummi Maktum. Para ulama sebut antara salah satu cara Nabi SAW nak kita panggil apa, nak balas balik lah kesalahan Nabi tu, Nabi jadikan Abdullah bin Ummi Maktum ni sebagai muazzin Nabi SAW. Dan selepas daripada ni banyak keadaan apabila Nabi SAW tubik daripada Madinah pergi pergi dan sebagainya, Nabi SAW akan menjadikan Abdullah bin Ummi Maktum sebagai ketua ganti Nabi SAW di Madinah. Abdullah bin Ummi Maktum. Kemudian Nabi SAW ada juga dia punya Bilal di Mekah, orang lain. Bilal Nabi SAW ataupun muazzin Nabi SAW di Mekah, nama dia ialah tak hari juga ni. Kita tengok lagi kitab apa ni. Kemudian Nabi SAW ada seorang juga Bilal di Masjid Quba, Sa'ad Al-Qural nama dia. Nabi SAW ada, kita akan tengok lagi kitab lepas ni insya-Allah. Kemudian umrah dan juga haji Nabi SAW. Jadi Nabi SAW buat umrah berapa kali? Nabi SAW buat haji berapa kali? Berapa kali Nabi SAW buat haji? Sekali sahaja. Dan haji itulah kita kenali sebagai haji wada', haji perpisahan pada akhir-akhir kehidupan Nabi lah. Dan ghazwah tu maksudnya lah peperangan. Nanti kita akan tengoklah. Kemudian akhlak Nabi SAW. Akhlak ni adalah benda-benda yang bersifat kita sebut sebagai syama'il. Syama'il ni bukan sejarah sirah saja. Dia sebut mengenai bagaimana akhlak Nabi SAW dengan para sahabat. Dan akhlak Nabi lah beberapa kali dia akan sebut. Ini pun banyak kita kalau di musim Maulud kat, antara benda hak orang banyak sebutnya mengenai akhlak Nabi lah biasanya. Nabi SAW ni lagu mana, perjuangan Nabi SAW, Nabi dengan para sahabat, sayangnya Nabi SAW kepada kita, cerita-cerita mengenai Nabi.
Kemudian seterusnya mukjizat Nabi SAW. Mukjizat Nabi SAW ni banyak antara benda Allah Ta'ala bagi kepada Nabi. Tapi ada satu mukjizat yang paling besar, Quran mukjizat yang paling besar. Hak siapa lah ni kita boleh tengok lah. Boleh terbelah orang kata ada kesel ke apa, kita tahu lagi buah ke dari sudut saintifik betul ke tak, wallahu alam. Cumanya ada hak betul-betul kita boleh tengok depan mata kita, Quran. Mukjizat paling agung sekali hak Nabi SAW tinggal kepada kita. Jadi besarnya Quran itulah. InsyaAllah tempat dia ni kita akan panjang. Kemudian kuda, unta dan juga senjata Nabi SAW. Jadi Nabi SAW ada kuda, Nabi ada unta, Nabi ada bagol. Bagol Nabi pun nama comel. Nama Duldul nama dia. Bagol ni okey. Kacuket antara kuda dan kaldai. Hak kita panggil bara tu. Kita panggil bara tu ke? Daripada bara lah. Dia kacuk. Jadi bagol tu kacuk kuda dengan keldai, tubik bagol. Tapi bagol ni dia tidak akan beranak. Dia tidak ada kita panggil apa? Dia tidak akan ada keturunan. Dia tidak akan ada keturunan. Bapa dia kacuk? Kasih ke bukan rasa? Dia tak pastilah lagu mana cara ambo tak biasa ke. Cuma yang pentingnya bapa dia buat bagol. Kuda ni dia boleh derah. Keldai dia slow tapi dia boleh bawa banyak bagai. Dia tak ingat bawa Allahu akbar kita pergi ke di Saudi payah dah jumpa kadang-kadang ada di Taif sikit-sikit, adalah di kampung-kampung. Tapi kalau di Mesir banyak lagi, atas jalan raya ada. Kita tengok keldai sial donkey sial ke dia bawa barang banyak. Tapi memang kerja dia lagu tu dah. Cara dia bawa ya. Jadi untuk nak tubik yang satu binatang yang laju dan juga boleh bawa barang banyak, jadilah bagol. Boleh. Tu bagol. Daripada bara, bukan nak kata bara kita sebut tu daripada perkataan itulah. Bukan kata dia unta, bukan kata dia keldai ke apa, cuma istilah tu. Kacuk. Nabi SAW beri nama Dul comel nama utang Nabi pun. Kalau lah ni kita nak beri nama ke kereta kita boleh lah. Kau binatang-binatang kita kucing kita lah ni suruh ke beri nama oyeng ke apa ke boleh, tak ada masalah. Nabi pun beri nama kepada bagai-bagai dia. Kadang-kadang senjata Nabi pun Nabi beri nama. Jadi kenderaan Nabi, kita kira kenderaan lah unta. Nabi SAW ada nama unta tu, unta Nabi nama dia tu ada. Antaranya sohnya Qaswa untuk Nabi SAW. Jangan buat beri nama anak dah. Qaswa tu nama unta, nama beri nama anak Qaswa. Tahu kena cari masuk dia. Kalau kena boleh beri nama tak apa. Tapi kita beri nama ke unta sia ke anak kita. Kalau orang tahu pakai gelal teh lah. Kemudian yang terakhirnya iaitu khasais Rasulullah SAW dalam hukum. Ni antara bab yang walaupun Imam Nawawi ni dia buat secara ringkas. Allah, ambo pengalaman masa cek terjemahan dia tu. Ni antara hak sukar sikitlah sebab ilmiah Imam Nawawi ni walaupun ringkas pun dia pendek tu. Allah, kita pening nak terjemah lagu mana ni. Ni antara benda-benda hak awal-awal tu tak berat sangatlah, tapi khasais ni iaitu keistimewaan yang Allah Taala beri kepada Nabi. Ni kita kena bincang secara kalau ngata nak orang maksudnya dia ilmiah sikit. Contohnya Nabi SAW ni akan mendapat keistimewaan dari sudut mudahnya ialah Nabi SAW boleh berkahwin lebih daripada 4 atau mudah. Lainnya banyak lagi Nabi SAW, antaranya dalam ghanimah, dalam harta perai Nabi SAW boleh berapa gian. Imam Nawawi buat poin gitu ya. Nanti kita akan tengoklah. Kemudian yang terakhirnya ada risalah tambahan yang ditulis oleh Datuk Dr. Abdul Basit Abdul Rahman Abu Anas Madani. Dia buat ada 10 bukti cinta kita kepada Nabi SAW di akhir buku, insya-Allah. Itu antara benda kita nak tengok gambaran umum buku kita ni, nak cerita mengenai apa. Jadi dia bukan hanya sekadar bukan sahaja setengah buku-buku. Hebatnya Imam Nawawi, setengah buku kita jumpa ada buku yang memang tulis pasal akhlak Nabi saja. Ada akhlak Nabi SAW. Dalam buku Syama'il contohnya, Syama'il kalau biasa dengar Syama'il Nabi, ada ngajar kat sini. Kitab Syama'il ni dia cerita mengenai fizikal Nabi dan juga akhlak Nabi. Dia tak cerita mengenai sirah.
Dia tak cerita mengenai sirah, dia cerita mengenai akhlak Nabi dan juga ciri fizikal Nabi. Nabi ni tinggi kau rendah kau gitu. Ada kitab sirah kadang-kadang dia tak terai pun mengenai anak-anak Nabi siapa, ayah-ayah saudara Nabi siapa. Kitab sirah kadang-kadang dia cerita betul-betul cerita peristiwa. Ada kitab cerita dalam kitab khasais contohnya, kita sebut sebagai keistimewaan Nabi tadi. Dalam kitab fiqh pula cerita. Hebat Imam Nawawi, dia boleh buat ringkas kupu banyak. Hebat masya-Allah Imam Nawawi ni. Dari sudut ilmu keilmuan dia sangat hebat. Sebab sebab kita sebut pada minggu lepas, iaitu dia ni meninggal umur 45 tahun. Umur kita lepas belaka dah kali. Kau ada lagi apa 45 tak? Tapi kitab dia berselibah. Penuh kitab dia yang jadi anak dia yang bermanfaat kepada umat Islam lah. Jadi walaupun umur dia 45 tahun, dia betul-betul khidmat kepada ilmu yang menyebabkan dia merupakan orang yang sangat memberi kesan yang besar kepada sejarah ilmu Islam lah. Buku tu tulis, buku ni tulis, dan hampir semua buku dia tu orang suka untuk baca. Orang suka tu sebab bahasa dia tidak ada tempat memang dia buat ringkas betul macam kita ni. Antaranya kita hadis 40. Antara kita hadis usul hadis 40 lah. Sini tak ada juga. Hadis 40 kan. Kita semua biasa dengar lah aku. Hadis 40. Orang boleh baca belaka. Orang biasa boleh baca. Ulama pula syarah pula. Hebatnya buku dia ni. Hak ni pun kita nampak ringkas ni. Tapi daripada so point tu, kita nak cerita tu panjang. Contohnya kita tengok Musa 5, kita akan sambung di Musa 5 tu. Yang tahun ke-7, Musa yang ke-5, tahun ke-7. Jadi Ghazwah Khaybar. Dia tulis tu lah. Dia tulis buat ringkas Dia cerita mengenai Ghazwah Khaybar. Tu ringkas, so point. Cerita dia panjang, Ghazwah Khaybar. Dia Imam Nawawi rahimahullah taala dia panggil, dia buat poin-poin mengenai peristiwa-peristiwa berlaku mengikut tahun ke-5 gapo, tahun ke-6 gapo, kemudian tahun ke-7. Sebab hamba sebut boleh ni, insya-Allah kita akan sambung di sini tahun ke-7 sapalah kewafatan Nabi SAW. Kemudian kita akan baca balik daripada awal kitab ni ataupun buku ni. Hamba akan ayatlah muka-muka apa kita akan belajar lepas daripada ni. Okey, tengok Ghazwah Khaybar. Maklumat detail tak ada kitab ni. Maklumat detail kalau siapa ada buku rujukan, buku sirah banyak dalam ni, dia boleh rujuk dalam buku sirah panjang lah. Kalau lah untuk sini ni kita nak nampak gambaran dari sudut peristiwa-peristiwa yang berlaku. Ghazwah Khaybar ni adalah kita kena faham sebelum daripada ni berlakunya Hudaibiyah. Tengok tahun ke-6 tu ada perjanjian ataupun sulh al-Hudaibiyah. Perjanjian yang kita kata perjanjian damai Nabi SAW dengan orang Mekah. Jadi bermula pada tahun ke-6 ni Nabi tidak ada urusan dengan orang Mekah. Nabi tak ada urusan dengan orang Mekah. Orang Mekah dah setuju untuk gencatan senjata. Bahkan Nabi SAW tak ada masalah dengan orang Mekah. Nabi boleh selesaikan masalah yang Nabi SAW ada dengan orang selain daripada orang Mekah. Antaranya apa? Orang di Khaybar itu orang Yahudi. Kali kita nak cerita Yahudi ni kena pada hari ni juga ni. Kalau nak cerita ni, Yahudi ni dia kena hambak daripada dulu dah. Daripada dulu dia kena hambak. Dan sebenarnya dia sendiri sebahagian daripada orang Yahudinya memang dia faham bahawa dalam kitab dia nya mereka tidak akan ada negara. Dia akan dihambak daripada Madinah, kena hambak ke Khaybar. Setahu kena hambak lagi, masalah dia khianat lagi. Orang Yahudi ni tak boleh buat saing lah, tak boleh buat. Memang tak boleh buat saing. Memang dia punya pengkhianatan tu adalah tanda seorang Yahudi. Kalau dia tak khianat tu bukan orang Yahudi. Dia khianat. Ni Khaybar kita akan cerita ni. Lepas daripada hujung daripada ni Nabi SAW setuju dah. Khaybar ni kesimpulan dia, lepas daripada ni Nabi SAW akan setuju bahawa Khaybar ni tak bawah Yahudi. Untuk mereka uruskan Khaybar dari sudut dia punya tanaman dan sebagainya. Yang pentingnya sebahagian daripada hasil tu kena bagi kepada orang Islam. Nabi SAW hantar orang untuk nak kita panggil nak pergi jaga. Sebagai kita panggil apa? Pengawal. Apa? Untuk mengawal lah, untuk jaga. Dia pergi bunuh. Allah tak boleh buat saing sungguh deh. Kita tulut dah. Hak berlaku di Palestin, asalnya dia kena hambak.
kita umat Islam ni sanggup builah kepada dia. Dia kena nak pula pergi bincang dengan British untuk nak pergi ambil tanah Palestin. Memang bukan zaman dulu je perangai Yahudi ni. Siapalah lah ni memang tak boleh nak sangat lah orang Yahudi ni. Tak ada Yahudi pak kita deh. Kalau ada jangan buat sangat lah maksudnya. Perangai. Apa tahu ya siapa dah. Jadi Khaybar. Jadi apabila orang Yahudi di Madinah telah dihambak. Yahudi di Madinah ada berapa? Ada 3. Qainuqa, Nadir dan juga Quraizah. Jadi Qainuqa ni kena hambak awal lagi. Qainuqa ni kena hambak disebabkan dia khianat seorang muslimah. Jadi apabila gitu dia bunuh, ada berlaku pembunuhan sikit, kemudian dia kena hambak. Hak Qainuqa lari ni antaranya lari ke Khaybar. Nabi SAW hambak lari ke Khaybar. Yang keduanya Bani Nadir. Bani Nadir ni pada tahun ke-4 Hijrah. Apabila mereka ni berpakat nak bunuh Nabi SAW. Nak bunuh Nabi, maka Allah Ta'ala wahyu kepada Nabi. Akhirnya Nabi SAW kepung mereka. Nabi SAW pun hambak juga. Mereka boleh pergi hanya dengan seekor unta saja. Kalau nak urus bagai apa, urus atas seekor unta boleh pergi. Gimana? Pergi ke Khaybar ni. Salah seorang orang besar daripada orang Yahudi Nadir, iaitu Huyai bin Akhtab. Huyai bin Akhtab. Siapa Huyai bin Akhtab? Dia adalah pemimpin Bani Nadir. Ketika mana Bani Quraizah, dialah antara orang yang menghasut supaya berlakunya pengkhianatan Bani Quraizah. Akhir sekali Bani Quraizah ketika mana perang Khandaq, berigatlah dia ni ada pakatan dengan orang musyrikin Mekah. Nabi SAW hukum bunuh kepada semua Bani Quraizah. Bunuh Bani Quraizah semua Nabi SAW bunuh, termasuk Huyai bin Akhtab daripada Bani Nadir. Dia duduk di Khaybar, tapi masa dia nak hasut tu dia pergi dan dia kena igat kepada Nabi SAW. Kemudian Nabi SAW bunuh Huyai bin Akhtab. Nariknya Huyai ni anak dia, nama apa anak dia? Safiyah. Safiyah yang akan jadi isteri Nabi SAW selepas daripada perang Khaybar. Jadi perang Khaybar adalah perang yang mana Nabi SAW nak habiskan orang Yahudi lah. Dalam proses untuk nak hambak orang Yahudi, walaupun kita akan tengok keputusan dia ialah Nabi SAW akan benarkan mereka untuk tinggal lagi. Jadi Nabi SAW serang Khaybar. Nabi SAW bergerak ke Khaybar, kemudian Nabi SAW duduk di luar kota. Khaybar ni merupakan kubu. Siapa boleh cari dalam gambar, dalam Google ke apa, dia ni duduk atas bukit sikit, kemudian dia duduk dalam kubu. Dia kubu zaman dulu lah. Bawah dia tu semuanya adalah tanaman, tempat segar, tempat hak sesuai untuk ditanam, buat tanaman kurma dan sebagainya. Tu yang tengok orang Yahudi. Antara benda hak dia tupu mula-mula, tempat dia akan cari tempat hak dia boleh menjana ekonomi. Ni benda kita boleh belajar. Antara kelemahan kita, kita tidak fokus itu dulu. Ni kita lah. Kita antara Amr buah dengan ustaz di pondok bawah ni, kita bercakap lah buah-buah pasal Yahudi apa ni. Dia kata antara hak kita bukan masalah lah, maksudnya antara kekurangan kita apabila kita nak pondok ke apa kan. Kita buat pondok tu dalam hutan tu. Tempat tak boleh nak buat gapo. Tak boleh nak jana ekonomi ke gapo kan. Sepatutnya kalau kita nak pondok, siapa ada keinginan nak pondok, buat pondok di tempat hak boleh kita jana ekonomi. Maksudnya boleh buatlah naneh ke pokok ke gapo. Maksudnya pondok tu selain daripada dia ngajar, dia boleh jana juga ekonomi. Jadi benda-benda gitu adalah benda hak kita nak kena belajar daripada sejarah, belajar daripada sirah, supaya lah apabila kita buat satu benda tu, kita buat satu benda yang bernilai. Jadi kita belajar. Orang Yahudi dia punya kubu tu duduk atas bukit sikit, kemudian duduk dalam kubu. Bawah ni adalah tempat tanaman dia. Memang luah. Siapa lah ni kalau kita cari dalam Google, memang luah. Daripada Madinah jauh, Khaybar ni lebih kurang 250 kilo. Jadi Nabi SAW tidur di luar daripada kota dia tu. Bangun pagi esok, apabila orang Yahudi bangun nak pergi masuk ke ladang-ladang dia, tengok Muhammad itu. Jadi apabila gitu, dia pakat berteriak, dia kata sungguh Muhammad wal Jaish, ataupun dalam riwayat sebut Muhammad wal Khamis. Muhammad mari dah dengan dia punya tentera, pakat takut masuk dalam kubu balik. Orang Yahudi ni nakut.
Orang Yahudi tak berani. Dia antara orang yang Allah Ta'ala sebut dalam Quran, la yuqatilunakum illa fi quram muhassanatin aw min wara'i judur ba'suhum bainahum syadid tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Allah Ta'ala kata, orang Yahudi ni mereka tidak akan memerangi kamu melainkan di dalam kubu yang kebal, kubu yang kuat lah. Walaupun pas ni dia agak kalah lah, tapi dia ni duk main dalam kubu. Kita boleh tengok juga lah ni, orang Yahudi serang lagu mana? Orang Yahudi serang lagu mana? Semua hak serangan dia buat tu adalah serangan udara belakang. Tentera Al-Qassam, Brigade Al-Qassam, antara upaya dia memang nak orang Yahudi ni bertempur secara depan. Orang Yahudi tak berani. Memang dia kelemahan dia hanya bangga dengan teknologi yang dia ada. Jadi dia serang semua tu. Tengok dia guna bom-bom hok diharaikan, semua tu bom-bom hok bersifat serangan udara. Lah ni Qassam dia upayanya supaya mereka sama ke sepadan Gaza. Hari ni umumnya tak ada disebabkan dia mari dah dengan tentera dia, mari dah dengan kata kebal, tak berani nak masuk. Tak berani sebab apa? Sebab memang mereka ni ada ketakutan yang tinggi. Allah Ta'ala kata tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Munafik mereka ni bersatu, tapi sebenarnya hati-hati mereka ni semua pecah. Siapa lagi ni kedua tengok? Ni pun. Dia duduk dalam kubu dia. Duduk dalam kubu dia yang mana dalam kubu ni ialah kalau kita boleh nak kata pada zaman ni ya, dari sudut teknologi dia masa tu dia rasa bisa dah tu. Dan memang kita nak serang pun memang kita ambil masa sikit nak serang. Sehinggalah berlaku peperangannya selama 10 hari. Serang tak boleh ada dia tubik untuk nak pergi, dia panggil ada al-mubarazah. Al-mubarazah ni adalah perang tanding. Perang tanding ni maksudnya so sama so. Dia ada perang so sama so dan sebagainya. Berlaku kita nak cuba masuk tak boleh selama 9 hari. Sebab kubu dia ni kubu besar. Dia kubu ni di dua tempat. Orang yang perang di so kubu, Allah alam hamba cari-cari tak ada pun tidak ada maklumat hak memuaskan hati lagi. Boleh jadinya dia letak kubu hak luar ni so, mungkin kubu hak dalam so lah. Jadi orang-orang hak perang dia akan duduk luar mungkin. Ataupun so kubu dia perang so lagi dia pak sipai orang Tina dan juga harta-harta di kupu so tempat. Jadi kita nak tepuh hak mula-mula ni tak lepas hari 10 hari ambil masa. Sehinggalah ada daripada orang Islam terkorban. Ada seorang daripada dia panglima dia ni bisa. Sehinggalah pada hari ke-10 Nabi SAW kata, malam itu Nabi SAW kata kepada para sahabat, la'u'tiyanna ar-rayata li rajulin yuhibbullaha wa rasulahu wa yuhibbuhullahu wa rasuluh. Jadi malam itu Nabi SAW kata, esok ni aku akan bagi panji ni kepada seorang yang mencintai Allah dan juga Rasulnya. Sampai situ hamba rasa tak pelik. Sebab para sahabat semua cinta kepada Allah Ta'ala, cinta kepada Nabi SAW. Tapi Nabi SAW kata bukan sahaja dia cinta kepada Allah dan juga Rasul dia, wa yuhibbuhullahu wa rasuluh, dan juga Allah dan Rasul juga cinta kepada dia. Malah itu sahabat tertanya-tanya, siapa ni? Akhirnya esok Nabi SAW pun bui kepada Ali radhiyallahu anhu, yang mana Ali pun masuk perang, Ali bunuh. Kita kata panglima bisa tadi. Lepas tu kita barulah kita boleh takluk sehinggalah ke kubu hak menyipai orang dan sebagainya kita boleh takluk. Yang menyebabkan lepas daripada itu Nabi SAW pun menerima banyak ghanimah ataupun harta perang. Allah Ta'ala janji dah ni, wa maghanima katsiratan ta'khudunah. Ketika mana Fathu Mekah, ketika mana Hudaybiyah, Allah Ta'ala janji je Nabi SAW akan menerima satu ghanimah besar lepas daripada ni. Mana? Di Khaybar. Nabi akan boleh banyak harta perang daripada sini. Antara yang Nabi SAW bolehnya, Nabi SAW boleh hamba-hamba. Daripada hamba ni lah ada seorang hamba wanita yang mana akhir sekali Nabi SAW menikahi dia, iaitu anak Huyai bin Akhtar tadi. Safiyah ni pada tahun ke-7 lah menikah dengan Nabi SAW. Safiyah ni menarik cerita dia. Nanti kita tengok minggu depan lah insya-Allah. Safiyah ni di sebenarnya dia nak masuk Islam dah. Dia ada bibit-bibit nak masuk Islam.
Bila dia ada bibik masuk Islam, dia ada pernah mimpi sekali. Dia mimpi tu boleh jatuh ke riba dia. Jatuh ke riba dia. Dia aku tok lelaki dia. Tok lelaki dia ni Yahudi jahat. Tok lelaki dia ni terbunuh dalam peperangan ni. Peperangan apa kita panggil ni? Khaybar ni. Jadi apa ni? Dia ayat ke tok lelaki dia Kinanah bin Al-Huqaiq atau Kinanah bin Gabah, Nabi nama Kinanah. Dia ayat ke tok lelaki dia tapa dia. Tapa dia nak ayat mu ni mimpi gapo lagu ni. Mu ingat mu boleh menikah dengan raja Parsi ke? Kena tapa ke tok lelaki. Sehinggalah lepas daripada tu bila Nabi SAW kahwin dengan dia, Nabi SAW tengok ada kesel berah. Hijau-hijau, biru berah. Dia pun cerita ni. Akhirnya boleh dia dengan Nabi SAW lah. Dia nikah dengan Nabi SAW. Dia akan cerita. Dia antara orang yang akan cerita mengenai orang Yahudi. Beberapa perkara. Antaranya dia akan cerita mengenai ayah dia. Ayah dia ni dia cerita. Ayah dia ni pada masa Nabi SAW sampai di Madinah. Ayah dia dengan pak saudara dia ni. Gicek nak betul ke Nabi hak kita duk ngaji dalam Taurat ni. Gi tu dalam keadaan suka lah. Bukan suka lah. Maksudnya relax. Klik-klik masa muka. Klik-klik masa muka. Dia tanya apa aja. Ayah dia tak ayah. Dia dengar ayah dia duk buat dengan pak saudara dia tu. Dia kata pak saudara dia tanya, betul ke hak kita ngaji ni muasal lagu mana? Kata betul sungguh. Tapi dia kata aku akan memerangi dia. Ma baqi itu sekimana aku hidup aku akan perangi dia. Perang orang Yahudi. Tak boleh terima. Jangan jadi perang gitulah kita lah. Perang agah dan sombong ni ada benda hak mendalai ada orang Yahudi yang menyebabkan tak boleh terima kebenaran. Dia tahu kebenaran tapi tak boleh terima. Dia tahu dah ni. Mereka ni lah bangsa-bangsa yang penuh membunuh hampir 70 orang Nabi. Berapa Nabi tak sekong dengan dia? Bunuh Nabi. Allah Ta'ala berapa kali dah berapa orang Nabi Allah Ta'ala hatal nak suruh ubah Bani Israel ni tak jadi juga. Yang mana akhir sekali wallah alam lah dalam akhir zamannya, dalam hadis akhir zaman yang akan sebut antaranya orang Islam akan memerangi orang Yahudi, akan mewaring orang Yahudi, sehinggalah pada waktu tersebut akan bercakap batu dan juga pokok akan kecek. Orang belakang ni ada orang Yahudi ni, kecuali pokok Gharqad nama dia. Gharqad. Jadi orang Yahudi ni kita akan pergi sampai hari kiamat lah. Ni hak yang berlaku depan mata kita ni sebahagian daripada gapo hak Allah Ta'ala tetapkan dah. Dan sampalah kiamat nanti kita akan pegang orang Yahudi. Semoga Allah Ta'ala tetap kita daripada orang yang beriman lah. Tentera orang beriman. Amin. Jadi Nabi SAW akan kahwin dengan Sofiyah. Boleh lagi? Sikit lagi. Menariknya cerita Sofiyah kita akan cerita tambah-tambah lagi minggu depan. Menariknya Nabi SAW akan nikah di Sofiyah di satu tempat antara Khaybar dan juga Madinah, tengah jalan. Nabi SAW akan buat kita panggil walimah ataupun kenduri. Kita panggil apa? Bewah. Teka Nabi buat makan ke apa? Nabi buat makan satu makanan nama dia Haisah. Nama dia Haisah. Haisah ni kurma, capur minyak sikit, capur kita panggil capur minyak, kemudian capur roti ke apa gitu. Kalau kita pergi Saudi lah ni, kita pergi Madinah, kalau kita pergi dalam supermarket kita boleh cari Haisah ni. Ada lagi. Nabi buat makan kalau bahasa kita gak, buat makan roti, buat makan kuih. Berani ke kita buat bawah sekali makan kuih? Habis kena kata kau orang ni. Maksudnya Nabi SAW akan buat bawah berdasarkan gapo hak Nabi SAW ada pada waktu tersebut. Ada tak Nabi SAW buat bawah besar-besar Ada. Antaranya Zainab binti Jahash kalau tak silap. Membuat besar Nabi masuk kambing dan sebagainya. Ada isteri Nabi buat makan kuih lah bahasa kita kan. Buat makan kuih, buat makan simpel-simpel. So benda tu masalah dalam buat bawah ni kita kadang-kadang kita nak tanding. Nak tanding body. Orang ni 10 km, tak okey kita 2 km ni. Banding km. Kita ni bukan 2 km lah, kalau Kuala Lumpur memang gitu 10 km, 9 km. Kita ni mungkin 2 km gitulah. Tapi nak ada nak banding orang tu buat gini, orang tu buat pelamin comel-comel, apa kita tak benda gitu kita belajar daripada sirah ni lah, barulah kita belajar bahawa kita tahu kadar diri kita. Kita tahu setara mana, bukan yang tak buat langsung. Kadar kita setara ni kita buat setara ni. Apabila lepas daripada tu mula nak tanding dari sudut dunia ni kan, mulalah butel lah, goni lah, masalah depan-depan hari.
Apabila ramai orang faham Islam, orang faham kesederhanaan Allah Taala nak sebut, maka orang pun akan faham. Maksud kita buat kecil pun orang faham. Orang buat besar orang faham. Tapi apabila kita ni letak dunia depan, masalah. Tu kita belajar daripada sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, belajar kesederhanaan, belajar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam nak bawa untuk mengajari diri kita, untuk kita nak bina generasi yang akan datang supaya lebih berkualiti, generasi akan memegang apa ni akan bawa Islam lepas daripada ni lah. Tu dari sudut cerita Khaybar. Lepas daripada ni kita akan tengoklah berapa lagi perkara hak disebutkan oleh Imam Nawawi, dan kita akan detailkan apa hak disebut oleh Imam Nawawi. Antaranya dia tak tengok contoh poin dia hanglah tu perkahwinan baginda sallallahu alaihi wasallam dengan Ummu Habibah, Maimunah dan juga Safiyah. So dia letak dalam poin lah. Sebenarnya benda tu berlaku secara tidak sekali. Nanti kita akan tengok insya-Allah taala. Minta maaf atas salah silap sekiranya ada, kalau salah kecil dan sebagainya. Terima kasih belaka atas perhatian. Insya-Allah pada hari ini kita akan guna buku ni lah. Buku ni ada lagi. Berapa lagi ada tu? Ada banyak lagi ke? Jadi siapa-siapa nak buku tu boleh buat urusan dengan Abang Aziz lah. Bayar ke Abang Aziz 10 riyal sahaja buku dah. Insya-Allah taala. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ansuril islam wal muslimin. Allahumma ansuril mujahidin fi Falastin. اللهم انصر المجاهدين في فلسطين. اللهم انصر المسلمين المستضعفين في فلسطين. اللهم حرر المسجد الأقصى إلى رحاب المسلمين. اللهم حرر المسجد الأقصى إلى رحاب المسلمين. اللهم حرر المسجد الأقصى من الصهاينة اليهود الغاصبين المجرمين يا رب العالمين. اللهم كن لأهل فلسطين عونا معينا ونصيرا يا رب العالمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله.